Jom kita kenali orang komputer elektrik di Malaysia. Sebelum tu, kita ada intro dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton video ni sekali lagi. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channel saya. Follow saya di Facebook Lelaki Elektrik. Ini saya buat dekat rumah dalam bilik saya. So ni bilik saya. Saya memang sebelum PKP sekalipun saya memang dah biasa lah work from home ni. Selain daripada kerja dekat site, saya memang kalau macam buat report, claim dan apa-apa dokumen banyak saya buat kat sini lah. So macam helmet ni semua hobi lah, hobi koleksi. Video kali ni saya buat macam slideshow sikit sebab saya dah ambil nota daripada website Suruhanjaya Tenaga. So daripada slide lah saya akan tunjuk akta-akta apa benda yang terlibat. Sebelum kita nak pergi jauh, siapakah orang komputer elektrik? Kita kena faham dulu apakah maksud orang kompeten. Kita tengok definisi kompeten dalam Kamus Melayu. Orang yang kompeten itu ialah orang yang cekap dan layak untuk menjalankan tugas dengan sempurna. Serta orang kompeten itu boleh membuat keputusan. Ataupun dalam bahasa yang lain, orang kompeten itu ialah decision maker yang cekap. Manakala untuk orang kompeten elektrik pula, pihak Suruhanjaya Tenaga ataupun ST yang mengeluarkan sesuatu perakuan sama ada orang itu kompeten atau tidak mengikut kelayakan pemohon pada masa itu. Okey, sebelum saya terlupa, sebelum kita nak bagi tengok jenis-jenis orang kompeten, kita tengok dulu sistem bekalan elektrik yang ada di Malaysia ni. So, daripada sistem bekalan elektrik yang ada di Malaysia ni, maka di situlah wujud peluang-peluang ataupun skop-skop ataupun sekatan-sekatan orang kompeten mengikut had-had yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Inilah dia antara pelan yang basic saya dapat. Okey, inilah logo ST ataupun Suruhanjaya Tenaga. Ini pula buku Akta Bekalan Elektrik dan Peraturan-Peraturan Elektrik yang diguna pakai oleh semua perkara yang berkaitan dengan elektrik di Malaysia. Korang boleh rujuk dengan buku akta ni untuk syarat dan kelayakan permohonan menjadi seorang kompeten elektrik di Malaysia. Baik, ini adalah kategori kekompetenan yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga kepada mereka yang memohon untuk menjadi orang kompeten di Malaysia. Kita ada jurutera perkhidmatan elektrik, jurutera elektrik kompeten, penyelia elektrik, penjaga jentera, pendawai elektrik dan pencantum kabel. Daripada 6 kategori itu tadi pula, ada pecahan lagi ataupun sekatan-sekatan mengikut kategori masing-masing. Korang bacalah sendiri sebab memang banyak sekatan-sekatan yang ada untuk jurutera, penyelia, penjaga jentera, pendawai elektrik, bahkan untuk pencantum kabel pun ada juga sekatan-sekatan mengikut kelayakan masing-masing. Sebab itulah dalam Seksyen 2 Akta Bekalan Elektrik memang dah disebutkan kerja-kerja mengikut sekatan-sekatan jika ada. Kenapa ada sekatan-sekatan? Iaitu kelayakan kita pada ketika kita memohon. Untuk kelayakan menjadi orang kompeten elektrik ni, sebab kelayakan jadi orang kompeten ni berbeza mengikut keadaan seseorang tu. Mungkin dia daripada institut kemahiran yang belajar sepenuh masa sebelum ni, dia nak buat part time, ataupun dia memang calon persendirian, memang nak buat part time daripada awal. Dan juga bergantung kepada pengalaman seseorang tu sendiri. Okey, ni pula statistik perakuan kompeten yang dikeluarkan oleh ST sehingga September 2017, seramai 131,258 orang yang dikategorikan sebagai orang kompeten elektrik. Inilah dia contoh perakuan kekompetenan yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga. Macam untuk pendawai, borang N, judgement, borang M dan lain-lain lah. Ini sekadar contoh yang kita boleh tunjukkan. Maka jika kita mempunyai sijil perakuan ini,
Janganlah kita mengherdik atau membezakan dengan orang yang tak ada. Begitu juga sebaliknya, jika kita tak mempunyai sijil perakuan ini, janganlah pula kita membezakan orang yang dapat sijil ini kerana dia telah usaha untuk mendapatkan sijil ini. So, itu saja secara ringkasnya perkongsian saya tentang orang kompeten elektrik. Kesalahan daripada segi fakta, saya mohon maaf. InsyaAllah di video akan datang, saya akan buat satu video khas untuk wireman saja, chargeman saja dan berikutnya lah. So, harap korang mendapat sesuatu daripada perkongsian hari ini. Kita jumpa di lain video. Jangan lupa subscribe channel lelakielektrik.com. Sekian, Assalamualaikum.